face get clearer. The past is gone. It went by like dusk to dawn. Isn't that the way? Everybody's got their dues in life to pay. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di video yang kedua aku. Okey, sekarang ni kita dah sampai ke destinasi yang kita nak pergi, iaitu di Jelebu Negeri Sembilan. Apa yang kita nak terokai dekat sini adalah salah satu makam pahlawan Melayu kita dulu. Terlebih dahulu aku Tok Jang dan dengan kru-kru aku yang cameraman Aijat, dan aku punya orang kata kru-kru yang lagi Syam lah. Okey, ada seorang lagi kru tak dapat datang, iaitu Mon, sebab ada urusan kerja yang dia nak dilaksanakan lah. Betul. So hari ni kita nak selongkar. Betul ke orang kata yang kita nak pergi ni tempat makam moyang Saleh, pahlawan Negeri Sembilan dulu. Okay? So sebelum itu aku nak minta tolong pada korang, tolong share, tolong like dan subscribe, tekan butang loceng supaya korang tak ketinggalan dengan video-video kami yang seterusnya. So dekat sini kita akan memulakan dulu nak tengok orang kata ada meriam di zaman British dulu. Betul ke tak? Sahih ke tak meriam tu? Meriam palsu ke, besi ke? Kita akan tengok kejap lagi. Meriam Datuk Undang Abdullah. Meriam ini dikatakan kepunyaan Datuk Kelana Putra, kerana pada pangkalnya ada tu ukir perkataan Kelana Putra. Kelana Putra adalah gelaran Datuk Undang Sungai Ujong. Meriam ni ditemui di Titi, Jelebu. Datuk Undang Abdullah bin Panglima Muda adalah luak Undang ke-12 yang telah mengambil meriam ini dan mendirikan di atas sebuah bukit pengambilan balainya. Maksudnya Titi yang kalau kita ikut jalan dalam daripada Hulu Langat tu, kita boleh ikut jalan Titi tu. Okey. So inilah meriam dia. Kita tengok sah dia ke tidak ni meriam dia. Inilah meriam dia. Memang aku cakap benda ni sahih. Original lah. Mesti betul. Orang cakap ni meriam keramat. So kalau korang rasa nak buat benda tak senonoh dekat sini, aku tak galakkan lah. Aku takut nanti tak jumpa jalan keluar. So ini meriam dulu. Aku tak tahu ni meriam. Aku pun tak banyak sangat kajian aku tentang meriam ni. Aku tak tahu apa punca dia letak kat sini. Tapi tengok ada tulis tulisan Jawi tak silap ni. Cuba korang zoom tengok betul-betul. Tulisan Jawi ni tak silap. Yang dikatakan Datuk Kelana tadi. So ini lubang dia untuk bakar kan. So ni meriam keramat yang kita dapat tahulah. Okay, so sekarang ni kita dah tengok meriam tu pun aku rasa story dia pun tak berapa banyak. Yang betul-betul yang kita orang nak fokus ni makam moyang Saleh. Jom kita pergi ke sana. Kalau korang nak
tahu, ini kubur lama. Tak salah aku lah. Tak salah aku, ini kubur keturunan dia. Okay. Kalau korang tengok batu-batu ni, batu ni batu lama tau. Batu megalitik. Tak silap aku lah, perkataan megalitik ke macam mana. Kalau kau dengar lagu Waris This Is Pilah tu, dia last kali dia cakap megalitik. Batu kata yang dah di frame lah. Original batu ni, megalitik. Tahan. Dah, aku rasa moyang Saleh ni ada ratus tahun juga ni. Tapi dia sini lah. Ni kubur keturunan dia lah. Keturunan dia, saudara mara dia nampak kubur lama. Ya, batu ni batu megalitik. Okay, so mungkin salah satu daripada saudara mara dia. Dan aku pasti lah, tompek ni memang ada orang jaga. Mungkin waris dia ke apa ke. Okay, jom kita tengok makam. Ini kawasan dia lah. Kawasan yang orang kata dia. Okay. So inilah makam moyang Saleh. Dia ni salah satu kata pahlawan jugalah. Tengok ada sama muka tu ada kain kuning ni. Okay. So kita tengok sedikit dia punya sinopsis kat depan. Ini semua kubur sama putih. Aduh, letih. Dia tak apa lah, dia punya cara silah dia lah. Sepatutnya buat batu Melayu lah. Kita pun menunjukkan kali ke Johor. Kalau nak tahu cerita, aku mungkin ada dapat sedikit lah sumber-sumber maklumat yang aku dah. So, banyak ni kubur-kubur lama. Okay, tujuan aku buat video ni macam korang ni bersandarkan jujur, ikhlas. Tak betul aku cakap tak betul. Betul aku cakap betul. Okay. So sekarang ni, ini aku kajian aku berdasarkan fakta lah. Okay, kalau nak tahu cerita ni sedikit. Okay. Apa orang cakap, cerita yang tak apa sangat lah. Masa dulu ni Datuk Moyang Saleh ni, dia memutuskan tali ke Johor. Ada kisah dia lah. Okay, daerah Jelebu Negeri Sembilan ni berada di bawah perintah Sultan Johor masa tu. Kononnya raja ni seorang yang orang kata zalim dan tingkah laku dia ni tak senangi oleh Datuk Penghulu Jelebu lah. Datuk Penghulu Jelebu tu nama dia Datuk Uban. Ya, Datuk Uban ni dia penghulu Rembau. Okay, dia cakap tadi Datuk Uban ni iaitu penghulu Rembau lah. Yang aku pun tak pasti, agak keliru juga mana satu, tapi kita lupakanlah yang tu. Jadi dia ni ada seorang anak gadis yang cantik tau. Yang kata lawa lah Datuk Penghulu ni, Datuk Uban ni tadi. Nama anak dia Sri Bainun. Okay, bila Sultan, orang kata Sultan Johor ni mendapat satu cerita yang anak gadis dia tu lawa, cantik. Jadi dia nak pinang lah, Sultan Johor ni nak pinang. Tapi si Bainun ni dah ada, orang kata dah ada power. Maksudnya sorry, dia dah bertunang dengan si Ahmad ni tadi. Jadi Sultan Johor ni dia rasa macam bengang lah. Kenapa pula kan, dia nak juga si Bainun tu. Lepas tu jadi Sultan Johor ni jumpa si Ahmad ni. Dia kata dia bertanya pada si Ahmad ni, dia nak mengani nak kahwin dengan si Banun ni. Jadi dia kata salah satu cerita dia nak jadikan cerita lagi. Si Ahmad ni pergi jumpa Sultan lah. Sultan ni tak puas hati. Lepas tu dia kata dia nak hukum si Ahmad ni, hukum bunuh. Lalu dia ambil pedang, dia nak cantas kepala, tapi tak lepas. Sebab si Ahmad ni ada ilmu kebal Tapi si Ahmad ni kata, kalau kau nak bunuh aku juga boleh. Dia kata, ambil keris aku ni, tikam di rusuk aku.
belah kiri belah kanan tu aku tak pasti. Si Ahmad ni pun mati. Bila mati, jadi orang kata Datuk Pengeluh Rembau ni tak puas hati lah. Dia merasakan kematian si Ahmad ni dibunuh oleh Sultan Johor. Lepas tu dia orang mengadu lah kepada Moyang Saleh ni, penghulu Jelbu ni. Jadi Moyang Saleh ni pun rasa simpati. So dia pun pergi lah repeat. Lepas tu Moyang Saleh ni pergi menghadap Sultan Johor lah. Dia nak tahu apa cerita, apa kes. Okey. Lepas tu dia pergi bukan seorang. Moyang Saleh ni bukan seorang pergi. Dia pergi bersama pengiring-pengiring dia, pahlawan-pahlawan dia. Macam nama Tok Gajah Lela Perkasa, Tok Laut Api, Tok Beruang Hitam dan Tok Bauk. Dia orang ni semua handal-handal dalam ilmu. Dan orang kata ilmu persilatan je, dengan orang kata syarak dia, dengan ilmu hakikat dia, ketuhanan dia, memang orang kata cukup solid lah. Okay, so dia pergi menghadap Sultan Johor. Tapi sampai dekat Johor, Sultan Johor tak bagi dia masuk. Duduk je kat laman istana ni. Dia orang tak bagi dia orang ni masuk lah dengan Tok Mahkamah macam ni. Hari masa tu nak hujan. Nak hujan masa tu hari. Dia orang nak Sultan Johor ni nak biarkan dia basah kuyup lah kan. Tapi Moyang Saleh ni dia bukan cancaran orang. Dia cabut dia star dia, lalu dia campak ke atas langit, jadi bertukar menjadi payung. So dia orang kelima-lima orang tu tak adalah kena hujan. Dan Moyang Saleh pun ditunjuk kehebatan dia lah. Lepas tu Datuk Gagah Lela Perkasa ni dia menggarukan apa kata tangan dia ke belakang batang pokok kelapa yang tumbuh kat situ. Tapi buah-buah dia tu gugur. Gugur, bukan gugur saja, gugur siap masak sekali jatuh ke tanah. Tok Beruang pun dia tunjuk dia kekuatan tangan dia dengan dia cakar dinding istana, habis terkopak kapit, tercabut-cabut. Tok Laut Api pun sama. Kelebihan Tok Laut Api ni, dia menghembuskan nafasnya, lalu keluar api yang membakar langsir istana. Tuan Johor pun rasa pelik lah. Yang mana dia orang macam ni, sekaligus boleh rasa macam tu. So lepas tu Tuan Johor ni panggil menghadap dia. Lepas tu dia kata, macam Ibu Kuan kata, Datuk Bendahara tu kata, dia Sultan Johor tu cakap, dia kerahkan Datuk Bendahara tu, better mau kamu tunjukkan pula keandalan kamu. Dia kata orang Johor punya panglima. Tapi Tok Bendahara tu cakap apa? Setahu Patik tak ada sesiapa negeri Johor ni yang mempunyai ilmu macam dia orang ni. Sultan pun terdiam. Lepas tu baginda ni setujulah ajak naik ke atas. Lepas tu Moyang Saleh dengan kawan-kawan dia, dengan panglima-panglima dia naik ke atas. Sekali Tuan Johor Tuan Johor dan pembesar-pembesar istana hairan bila dapat makanan yang mereka hidangkan dekat Moyang Saleh dan para pengiring ini. Dia heran. Sebab apa heran? Dia kata Moyang Saleh kata dia orang ni makan begitu, orang kata 5 orang je, tapi makan masya-Allah. Orang cakap apa? Habis macam makan 20 orang. Dia orang pun rasa heran lah. Lepas tu dia orang rasa heran. Sultan Johor ni pun macam pelik lah. Dia orang ni bukan cancaran orang dia kata tu. Lepas tu dia kata oleh kerana terlalu marah dan terhina Sultan kan, maka Moyang Saleh tu lupa tujuan datang ke Johor. Apa terlintas dalam fikiran dia adalah tak mau bertuankan Sultan yang tak ada timbang rasa lah. Lepas tu dia cakap apa? Patik datang untuk memutuskan tali ke Johor. Dia kata mulai pada hari ini Jelebu merdeka dari pemerintahan Sultan. Moyang Saleh cakap macam tu. Lepas tu Sultan Johor marah. Better tak setuju, dia kata. Titah Sultan cakap, alamat negeri Johor akan huru-hara lah kami kerjakan, kata Moyang Saleh ni. Akan berlaku pertumpahan darah di bumi Johor ni. Lepas tu sebab bimbang dengan tindakan balas Moyang Saleh ni dengan para panglima-panglima dia, lepas tu berat hati Sultan Johor ni melepaskan Jelebu tu keluar dari tanah jajahan Sultan tu. Lepas tu Sultan kata menganugerahkan Moyang Saleh ni cap moho sebagai pemerintah bergajah tunggal. Tak silap akulah, dengan bawa gelaran Datuk Datuk apa nama dia? Aku pun ni Madalika akhir zaman
Mandalika zaman Sultan Jelebu yang di Pertuan lah macam tu. Aku tak pasti. Lepas tu Sultan suruh Datuk Mayang Saleh ni dan paling-paling tinggalkan Johor lah. Tapi sebelum tu Mayang Saleh buat satu tanda. Okay, Mayang Saleh ni dia cabut pedang dia. Dia ada satu pedang. Dia cabut pedang dia. Lepas tu pedang itu tajam. Mayang Saleh ni cantas tempayan yang ada dekat tepi tangga Balai Rong tu. Sultan Johor punya tempayan tu. Tempayan tu putus dua. Tapi tempayan tu tegak macam biasa. Seolah-olah macam tak kena cantas. Okey. Lepas tu kata Mayang Saleh apa? Selagi tempayan ni putus, maka selagi itulah hubungan antara Jelebu dengan Johor akan putus. Kata Mayang Saleh tu. Sambil dia tinggalkan istana dah. Dah tentulah putus. Mana boleh dia cantas. Benda tu memang putus lah. So yang aku dapat tahu, walaupun aku ni tak adalah pandai sangat bab sejarah ni kan. Ada pandai bab sejarah ni, aku kata aku dengar cerita orang sana, cerita orang sini. Lebih kurang macam tu lah. Mungkin aku tak pandai nak susun kata-kata. Sebab video kami ni semuanya secara spontan. Okay, secara spontan. Apa yang lalu dalam kepala otak aku, itulah yang aku cakap. So, kalau korang rasa aku ni cerita agak tak betul, tak center, korang tak faham, korang boleh komen dekat bawah tu. Okay, bagi tahu apa yang tak puas hati, apa yang tak betul. Kami ni tak baru nak buat benda-benda macam ni, video macam ni. So, tujuan kami buat video ni untuk anak-anak muda generasi akan datang. Maksudnya anak-anak seperti anak-anak aku, anak-anak orang yang sekarang ni yang tak tahu sebenarnya ni sembilan ada panglima, ada pahlawan. Yang kita dapat tahu benda ni satunya Tok Janggut, nama-nama yang top lah. Mat Kilau, Datuk Bahman, Datuk Mahdi Lela, Hang Tuah, Hang Jebat, tu je yang kita tahu. Tapi sebenarnya dekat Negeri Sembilan ada juga pahlawan yang orang kata hebat-hebat pelaka ni, yang dia ni boleh dikatakan cakap dia punya ilmu kebatinan dia, ilmu kesilatan dia, kata ilmu ketuhanan dia dari segi hakikat dan syarak dia memang cukup kuat lah. Kajian terhadap diri, mengenal diri ni bukan calang-calang lah. Jadi bukan Negeri Sembilan je ada pahlawan macam tu. Okay? So mungkin di negeri lain aku percaya seperti Perlis, Kelantan, Johor, Pahang, Kedah kan, negeri-negeri yang ada lah dalam Malaysia ni. Aku percaya, tapi cuma orang tak cari dan tak kaji. Okey. Jadi di Paruh Channel ni kami akan kais, kami akan petok sampai ke lubang kucing, sampai kita tahu apa yang ada dan apa yang tak ada. Dan salah satunya aku buat video ni untuk membangkitkan semangat-semangat orang Melayu yang kat luar sana tu, yang orang kata orang Melayu ni bukannya tak hebat, sebenarnya orang Melayu ni lagi hebat. Cuma kita tak kaji dan kita tak tahu dan kita tak bertanya. So, akhir kata daripada aku, kalau ada terkasar bahasa dan video-video kami yang tak sempurna, Pak kata orang di Sembilan tak sempurna lah. Kalau ada yang rasa tak puas hati, komen dekat bawah tu. Tapi insyaAllah tolonglah kami, bantulah kami untuk sebarkan video ni, share, like, subscribe dan tekan butang loceng untuk tahu perkembangan dan seterusnya. Okey. Jadi akhir kata daripada kami, aku last pesanan aku, ingatlah kalau tak ada moyang-moyang kita ni dulu, mungkin sekarang ni kita tak dapat pakai baju ni kot, tak dapat pakai cermin mata kot. Sebab diorang ni lah yang memerdekakan negara kita. So kita jangan lupa tu pahlawan-pahlawan dulu. Okey, sampai sini saja. Sekian aku daripada Tok Jang dan kameraman aku Ijat dan kru aku Syam. Okey, kami ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bang ada kata-kata terakhir nak cakap Kata-kata terakhir. Okey, kata-kata terakhir aku mohon tu je lah. Tolong share, subscribe, like, tekan butang loceng. Alright. Supaya korang semua boleh follow. Okay, boleh follow kami. Apa yang kami buat aktiviti. Okay? Okey. Itu saja. Right. Syam, kata-kata terakhir Kata terakhir, apa-apa aja. jangan lupa follow, like, subscribe. Jangan lupa kunjungi makam Moyang Saleh ni. Itu sajalah. Ni dekat area Jelebu Sini area Jelebu. So, tak mahu cakap, kita orang tak ada dialog, kita orang tak ada apa-apa. Kita orang punya video ni semua santai je. Spontan. Okay, kita orang tak pandai berdialog. Sebab itulah diri kita orang yang sebenarnya. Betul. Kita orang tak pandai nak bermuka-muka. Macam cakap tadi, hashtag ikhlas dengan jujur. Jujur ikhlas, ikhlas jujur. Kita orang tak Dua. pandai nak bermuka-muka. So, inilah kami. Okay? Ya. Jangan lupa, selamat. 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 Jam. Right. Okey. Tak maaf lah tadi ada sedikit gangguan lah. Bukanlah gangguan apa. So dia ada lebah dekat situ, dekat dalam meriam tu. So kru kita terkena gigitan tu tadi. So ada terperanjat lah lebah kot kan. Oh, ada sarang. Kelut. Ya, kelut. Bukan tengok macam kelut. Macam kelut tapi bukan kelut. Every time that I look in the mirror, all these lines in my face get clearer. The past is